Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid dini ya akramal akramin. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para ibu, para bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membanyakkan kata alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba Allah yang banyak-banyak syukur kepada Allah. Maka dengan syukur ini, nikmat yang Tuhan bagi kepada kita tetap bersama kita sehingga sampai kepada akhir nyawa kita, insya-Allah. Lebih-lebih lagi nikmat iman, nikmat Islam. Maka seperti biasalah pada jam pukul 2 lebih kurang setiap hari Senin ni, maka jika tidak ada kemuzuran apa-apa, maka insya-Allah kita berjumpa di Al-Huda Channel bermuzakarah tentang ilmu agama. Harap insya-Allah kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Maka pada hari ini para ibu, para bapa, kita akan muzakarah, akan berkecek buah bersama tentang suasana yang duk berlaku di tempat kita pada hari ini. Maka iaitu tak lain tak tidak ialah berkenaan dengan masalah orang panggil pebah. Di hari ini boleh kata 80 ataupun 70 ataupun 80% daripada saudara-saudari kita yang berada di 3 wilayah selatan orang panggil negeri Sian ini duduk dalam keadaan orang panggil cemah lah kita katanya. Lebih-lebih lagi orang panggil saudara-saudari yang duduk di kawasan orang panggil pada harap bukit, bukan kawasan patah dak. Maka kawasan patah ni orang panggil payah sikit nak bah, sebab orang panggil air itu dia orang panggil dia title orang panggil turun kepada laut. Ataupun kawasan bukit, kawasan yang jauh daripada patah ni, benda apa kebun getah orang panggil semacam ni, maka boleh kata kebanyakan itu orang panggil kena bah belakalah. Kalau gitu, dalam masa semacam ni, kita orang yang beragama Islam, kita orang yang beriman, apakah benda yang perlu kita amalkan? Apakah benda yang perlu kita buat dalam masa yang kebanyakan saudara kita ni duduk dalam keadaan susah payah? Maka pada pagi tadi dah kita boleh kelih bahawasa daripada seorang penceramah di 3 wilayah kita ni, iaitu orang panggil Babazu dah bersama dengan Tok Imam Hakim dan orang panggil budak-budak yang ikut bersama khidmat orang panggil Chang Babazu Channel tu. Dan maka dia pergi di Tanjung tempat yang berlaku bah, dan padahal bukan situ sahaja yang berlaku, banyak tempat lagi yang berlaku. Dan bukan di Tanjung sahaja orang yang susah, dan tempat lain lagi banyak lagi yang susah bersama juga. Tetapi dengan sebab gambar yang berlaku, awak orang panggil satu, orang panggil sebuah rumah lah kita katanya, yang duduk ada dalam tu oleh seorang lelaki yang tua bersama anak dia 2 orang yang umur banyak kedua-dua dah. Iaitu ayah tu, nama ayah mak apa jika tak silap agak.
Nah, maka dia ni umur 80 tahun lebih kurang, dan anak dia perempuan 2 orang yang bersama dia pun umur pun hulako orang panggil 50 ke atas dah. Nah, maka umur pun orang panggil taklah begitu comel dak. Nah, maka berlaku lebih pada tu pulaknya orang panggil apa ni, kuat-kuat dengan air yang lalu deras tu merutuhkan umur. Tetapi walau bagaimanapun alhamdulillah, nah orang yang duduk dalam rumah tu selamat lagi, alhamdulillah. Kalau gitu itu satu gambar yang berlaku, nah bahkan di tempat-tempat lain lagi pun sama juga. Maka dalam masa suasana yang semacam ni saudara semua, kita dan sebagai orang Islam ni, apakah orang panggil agama Islam kita suruh buat sebagai kita orang beriman ni? Kalau gitu cuba kita mari dengar orang panggil satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-muslim akhul muslim. Bermula seorang yang beragama Islam, nah saudara bagi orang panggil orang yang Islam yang lain. Kalau gitu kita semua orang Islam, nah walaupun kita ni orang panggil bukan adik kakak daripada ibu bapa yang satu, bukan daripada ibu yang satu, bukan daripada bapa dak, bahkan saudara seugama, maka kita ni adik-beradik belaka. Dan setiap orang yang agama Islam, semua kita adik-beradik. Kita semua ni saudara. Nah, kalau gitu sebagaimana kita kena buat kepada saudara kita, adik kita seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu, dan begitu juga kita kena buat baik kepada saudara seugama. Walaupun ia bukan adik-beradik seibu sebapa, bukan sebapa, bukan seibu, dan bukan waris-waris kita. Nah, kalau ikut orang keturunan tu, tapi dia saudara kita seugama. Maka Nabi kata semua orang Islam seugama. Maka betul dengan Tuhan kata dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Dan hanya sanya semua orang Islam tu saudara belaka. Nah, maka para ibu, para bapa, muslimin muslimat, ambil tahu, nah selama mana kita tak kasih, tak cinta, tak kehendak baik, tak merahmat saudara kita seugama, nah kita tak cinta seperti kita cinta kepada diri kita sendiri, dan selama itulah tak sempurna iman kita. Walau kita semaya banyak fardu dan sunat, walau kita puasa banyak fardu dan sunat, walau kita zakat banyak, sedekah dan zakat, walau kita pergi buat haji wa umrah berkali-kali sekalipun, selama mana kita tak kasih sayang ke saudara kita seugama, selama tu iman kita tak sempurna. Walaupun ada iman, tapi tak sempurna. Maka yang sempurna dengan tak sempurna ni tak nak raya dah berbeza teruk. Orang tak sempurna maka ada kekurangan. Ada pun orang yang sempurna, itulah orang duk cari-carinya. Kalau gitu kita ni ditutup, dan ditutup disuruh oleh Allah, kita ni sebagai orang beriman cari jalan supaya menyempurnakan iman kita. Maka daripada tanah ataupun benda yang buat kita iman kita sempurna ialah kita kena cinta ke saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna seiman seorang di kalangan kamu sehingga kamu cinta kepada saudara sebagaimana kamu kasih ke diri kamu sendiri. Kalau gitu di hari ini benda yang berlaku ni cuba orang yang kena dan orang yang tak kena. Orang yang kena dah cuba dia orang panggil susah payah cemas, duduk dalam keadaan orang panggil serabu. Tapi orang yang tak kena cuba juga, iaitu apakah dia orang panggil dia buat atau dia tak buat terhadap saudara yang susah. Dia tolong atau tidak. Bahkan sekurang-kurang apa yang berasa. Jika dia kelih gambar yang berlaku dengan orang Islam, dan kata jauhlah ambil tempat kita sini ya. Walaupun saudara seagama ni bukan orang kawasan kita ni, bahkan seluruh dunia semua orang Islam saudara belaka.
Tapi kita nak kecek hak tepat yang kita dah hidup dekat-dekat kita ni. Dalam wilayah bertanding ke panggil Menara Jalan gini. Kalau gitu apabila kita kelih kepada orang yang susah, apa kita berasa? Jikalau kita tak ada berasa apa langsung. Tu supaya orang panggil berlaku supaya tak berlaku. Maka ketika ni ambil tahulah siapa-siapa yang berasa lagu tu, maka itu sebagai tanah kata email dia tu duduk dalam keadaan bahaya. Email dia duduk dalam keadaan rusak. Email dia duduk dalam keadaan sakit yang sangat-sangat berat. Perlu dia kena pubak darah-darah. Tu. Dan yang lebih teruk lagi tu, suka pula berlaku dengan lagu tu dengan saudara dia. Hani wal'iyadzabillah, minta melindung dan minta selamat. Itu daripada sifat orang munafiqin. Dan bagi siapa yang apabila kelih gambar lagu tu, maka tumbuh rasa asia belah, dan maka cari jalan nak tolong, maka ini tak nak kata email dia baik, email dia bagus, email dia sihat. Kalau gitu saudara semua, suasana yang lagu ni, orang yang kena bala cuba dicubai oleh Allah, diperiksa oleh nak sabar atau tidak. Dan orang yang tak kena nak syukur atau tidak, dan nak tolong saudara ya atau tidak. Ini cuba orang yang kena pun kena ada cuba orang yang tak kena pun ada cuba Kalau gitu saudara semua ini perlulah, dia panggil bukan perlu, peluang besar bagi orang yang kuasa. Peluang besar bagi orang yang ada kemudahan. Peluang besar bagi orang yang ada harta benda, boleh tolong orang yang susah. Ini dia panggil tangga yang menyampaikan dia kepada redaan Allah. Tangga yang menyampaikan dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dengan semudah-mudah jalan. Maka tolong saudara kita yang susah ni kelebihan besar dan pahala besar, dan Tuhan sangat suka dan Tuhan sangat redha. Maka hari ini kita akan baca beberapa hadis dan mudah-mudahan jadi penawar bagi saya dan bagi para ibu bapa. Jadi hubak bagi saya dan bagi ibu bapa. Dia panggil sikit sebanyak, dan mudah-mudahan jadi benda yang menolakkan kita, tambah semangatlah jiwa kita berasa nak tolong saudara kita, dia panggil yang duduk dalam keadaan susah payah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang duduk dalam keadaan tolong saudara dia, usaha nak tolong saudara dia. Jikalau dia ada harta benda, dia tolong, usaha nak tolong harta benda yang ada pada tangan dia. Dan jikalau orang yang ada peringkat, ia guna peringkat, ia usaha nak tolong saudara yang susah. Dan orang yang tidak ada harta, misal kata, padahal ada belaka sikit banyak ya, orang yang tidak ada peringkat, tapi ada kebolehan lain, dia jadi necang ke, dia ni orang panggil apa, boleh bubung, boleh kecek, jadi tangga, buat orang lain mari tolong orang ni, boleh belaka. Dan Habibie tak ada hari ni ya. Kelip yang orang panggil apa, yang orang duk seru orang buat baik, diseru orang pakat bantu mana-mana kampung, dia share saja. Sekak tu sereng-reng. Maka hari ni boleh kata ada ke tak orang tak main, orang panggil Facebook, orang main tak main sosial lah ni, bukan main belaka, kelih belaka. Tu ni malaikat orang yang tua-tua tak ada arah lah. Kita ambil lah orang panggil, jika 50 hari orang mari ke, boleh kata orang panggil ada terasak belaka, main belaka. Maka habis-habis tak ada kita share, tak apa dah. Maka dengan sebab kita share ni, siapa kepada orang lain boleh kelih, yang masuk dalam hati orang lain masa nak tolong, kita boleh pahala juga. Kalau gitu, apa saja yang kita boleh buat, di atas tolong saudara kita buat. Maka siapa-siapa yang duduk dalam keadaan begitu, maka Tuhan sentiasa nak tunai hajat dia. Jadi Tuhan balas jenis perbuatan. Bagaimana kita buat kepada hamba dia, begitu Tuhan buat kepada kita. Maka jikalau kita ni banyak usaha nak tolong saudara kita yang susah, maka Tuhan pun dia panggil sentiasa nak tunai hajat kita. Dan kita minta Tuhan tunai. Dia berlaku susah, kita Tuhan akan. Jikalau berlaku serabut, Tuhan tolong. Sebagaimana dia suka nak tolong orang yang
susah-susah daripada saudara dia. Nah, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Nah, dan bukan di atas dunia ni saja dak para ibu bapa. Orang yang tolong orang lain ni bukan Tuhan memudahkan urusan dia atas dunia saja dak. Bukan Tuhan memudah hidup dia atas dunia saja dak. Bukan Tuhan tolong dia atas dunia saja dak. Bahkan dunia pun Tuhan tolong, Tuhan mudah. Nah, dan akhirat esok lebih besar lagi Tuhan akan tolong dia. Sebagaimana dia tolong orang lain, Tuhan tolong dia dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi di akhirat tah dunia ni jikalau orang tak tolong kita, ada lagi orang lain nak tolong. Jikalau kakak tak tolong kita, adik kita boleh ditolong. Jikalau adik tak tolong, boleh dipah dara tolong. Pah dara tak tolong, boleh sepupu tolong. Jikalau orang lain keluarga tak tolong payah tu, tapi kita fardu kata ada lagi kawan-kawan baik nak tolong ataupun jiran-jiran nak tolong. Ataupun orang yang baik-baik yang tunggu-tunggu nak tolong orang susah. Nah, jadi ada lagi peluang orang nak tolong kita walaupun orang lain keluarga kita tak tolong kita. Nah, tetapi akhirat esok tak ada. Akhirat esok nafsi. Pertolongan dapat daripada Allah sahaja. Nah, kalau gitu Tuhan nak tolong siapa di akhirat kelak? Tuhan sedia nak tolong hamba-hamba dia yang banyak tolong orang atas dunia dulu. Nah, mana-mana hamba lelaki atau perempuan yang banyak tolong hamba-hamba Tuhan, lebih-lebih lagi hamba yang beriman, maka orang ninglah Tuhan nak tolong dia di akhirat kelak. Ini bukan perkataan saya, ini ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ibu bapa. Nah, lagi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu yaumal qiyamati min thimaril jannah. Allahu akbar. Para ibu, para bapa, comel hadis ni. Nabi kata, mana-mana orang beriman, maka kita alhamdulillah orang beriman. Saudara orang beriman, alhamdulillah. Saudari orang beriman, alhamdulillah. Maka masuk dalam hadis ni. Nabi kata, mana-mana orang beriman, at'ama mu'minan, yang beri makanan kepada orang beriman. Kita beriman, alhamdulillah. Maka kita beri makanan kepada orang beriman. Maka beri makanan sini ni, beri itu apa? Ala ju'in, beri kepada orang yang sangat lapar. Orang yang tidak ada makanan, atau makanan ada tak banyak, ataupun yang ada keadaan susah, kita beri makanan kepada dia, kita tolong dia. Nah, maka orang mana-mana lelaki atau perempuan yang beriman, yang banyak usaha dan cari jalan nak beri makanan kepada orang lain yang lapar, at'amahu Allahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Jawabnya, nescaya Tuhan akan beri makanan yang sedap daripada buah-buah syurga dan hari kiamat nanti. Nah, bagaimana kita buat kepada hamba dia, begitu Tuhan balas kita, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salahlah kata, hei orang beriman, berilah makanan kepada orang beriman yang lapar, maka aku syurga kepada kamu. Nah, kalau gitu di hari ni pintu syurga dibuka depan saya, dibuka depan saudara-saudari yang ada kemampuan dan yang ada duit sekut dua yang boleh beri makanan kepada orang lain. Maka hari ni banyak mana orang yang nak keluar daripada rumah tak boleh, rumah salah. Nak keluar tak boleh, cari makanan susah payah. Maka kita yang ada kemampuan ni, beli air buat pergi, beli makanan buat pergi. Masya Allah. Ini dia panggil apa? Anak kecil syurga. Kalau gitu, bukan semua masa boleh buat. Ini musim-musim. Kalau gitu di hari ni
Nah, peluang besarlah bagi orang yang ada kemampuan. Nah, pergi kepada orang susah-susah yang berlaku, dia panggil aibah di situ di sini. Dan lebih-lebih lagi tempat yang air tak turun lagi ni. Yang air dah banyak lagi, rumah dah berselai lagi. Orang tua rumah dah lah ada susah payah. Maka kita segera buat pergi makan ni, segera buat pergi. Nah, maka orang yang buat lagu ni, nah atau dia insya-Allah masuk dalam hadis ni yang Nabi kata, Tuhan akan bui makan ni kepada dia lah syurga nanti. Allahu akbar. Dan Nabi kata lagi, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama'in saqahu Allahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Maka Nabi kata, mana-mana orang beriman yang beri minumnya kepada orang beriman yang sangat-sangat dahaga. Nah, maka nascaya Tuhan akan bagi minuman yang sangat sedap dalam syurga di akhirat nanti. Yang nama Ar-Rahiq Al-Makhtum, nama makannya itu. Jenis arak yang sedap, yang orang panggil tidak ada rasa orang panggil tah dunia ni. Nah, minuman yang sangat sedap sekali, yang pisik, yang VIP sekali. Nah, Tuhan cadai, Tuhan sedia kepada dia tu, kepada orang yang banyak beri minuman kepada orang lain. Nah, lebih-lebih hari-hari ni, nah cerak orang yang orang panggil pondok dalam keadaan susah payah kena boh ni sangat-sangat berhajat kepada air lebih daripada makanan lagi. Nah, maka air ni berapa kok ya? Air jikalau sejebur tu orang panggil pun jikalau kita beli kedai locek je beli sejebur 5 kok ya. Nah, tu. Dan jika kita beli spek, nah orang panggil ni jebur tu baru 20 kok begitu ya. Nah, maka 20 kok ni yang kita bui ni masya-Allah dibui kepada orang. Dan jika orang yang ada kemampuan beli lebih banyak daripada tu lagi. Bui dia panggil pun setiap hotel rumah yang duk leka ada lemah dia panggil selai aibah. Rumah ni sepek, rumah ni sepek, rumah ni sepek. Ataupun rumah ni 2 pak. 2 pak selesai baru pokok baru. Nah, baru kita boleh tak apa 30 kok lagi beli. Nah, tu. Iaitu nak kata boleh 30 kok mudah-mudah. Nah, tu 30 kok setiap rumah, 30 kok setiap rumah bagi orang yang ada kemampuan. Orang yang kurang sikit bui sekadar. Yang penting bui. Dah bui makan dan bui dia panggil minum. Bahkan saudara semua, kita jangan berasa kata benar hak kita bui itu dia panggil sikit dan berasa lekeh, tidak ada harga. Nah, tidak. Ya gini orang panggil para ibu apa. Ya sedekah ni atau benda hak kita beri kepada orang ni, pahala nak sikit atau banyak, nak ringan atau berat, dia bukan kelih di benda sikit banyak tu. Ia kelih di orang menerima dan dia kelih orang yang beri. Bagaimana perasaan yang dia ketika dia beri dan apakah perasaan orang hak terima. Pahala di situ pahala. Misal kata saya ni ambil duit 1000 kau ataupun 2000 ataupun 3000 kau. Ambil duit pergi beri kepada orang pakai miskin, tapi dia duduk dalam keadaan boleh makan tapi susah sikit. Dia panggil makan ni dapat setiap hari tapi tak sedap sangat seperti dia kaya. Nah, tapi dia boleh makan. Maka kita beri dia 100 200, dia terima kasih, tapi perasaan dia taklah berasa kata lu dia panggil sungguh-sungguh dak. Nah, ada dia. Ya berasa seronok, berasa suka hati, berasa gembira, berasa terima kasih dan lekat budi berasa kepada kita kadang-kadangnya. Tapi dia panggil pun tak sama dengan kita ambil duit yang sama yang kita beri. Misalnya kita ada 1000, tapi dia susah sekadar. Tapi kita ambil 1000 pula, diberi kepada orang yang sungguh-sungguh susah. Tidak ada gapo langsung nak makan. Duk berok beberapa hari dah. Hape-hape nak mati lapar begitu. Maka kita beri ke dia tu. Bagaimana perasaan dia? Allahu akbar. Tidak boleh nak royak. Nak royak tak boleh perasaan. Dia sangat suka hatinya, gembira supaya kita dia panggil penghidup dia semula. Kalau gitu boleh dua orang tu yang kita beri. 1000 sama 1000. Tapi perasaan orang yang terima yang pertama tak sama dengan perasaan orang yang terima orang yang kedua. Kalau gitu orang yang beri kepada orang yang kedua pahala lebih besar daripada orang yang beri kepada orang yang pertama. Walaupun duit sama banyak 1000 sama 1000, tapi kelih kepada kelakuan itu tak sama. Itu nisbah orang terima, juga orang beri. Orang beri. Misal kata orang ni, nah dia ada duit dia panggil ratus-ratus ribu ataupun juta-juta. Dan dia waktu beri duit 100 kok beri. Nah,
Seorang lagi dia ada duit dia panggil 1000 kok tu tak ada dah ataupun ada 300 ya. Dan dia keluar 100 kok sedekah kepada orang. Adakah sama? Sama-sama 100 buih tapi pahala tak sama. Orang yang ada duit juta-juta, duit 100 dia tak berasa gapo. Dia tak berasa gapo. Supaya duit dia panggil pun tidak ada harga 100 di mata dia. Sebab apa? Dia milik juta-juta. Ada pun orang yang kedua, nah dia ada 300 kok ya duit dia. Tapi dia wi 100. Kalau gitu, dia wi 1/3 daripada hidup dia dah. Nah, kalau gitu perasaan ketika dia nak bui itu tak sama dengan orang yang ada duit juta-juta. Sebab tu pahala orang yang kedua yang ada duit 300 kok, tiba-tiba dia wi 100, lebih besar, lebih hebat, lebih agung pahala di sisi Allah daripada orang yang ada duit juta-juta dan dia wi 100 kok saja. Sebab dia tak berasa apa. Kalau gitu saudara semua, kita jangan berasa kata Allah aku nak 20 kok ni memang tidak ada harga. Jangan. Lebih-lebih lagi kita orang tak ada ni. Susah ni. Sepek ni tiba-tiba kita bagi ke orang lain. Hak ni pucuk ni. Hak ni pucuk. Hak ni dia panggil pak Allah Tuhan sangat suka dan gembira dan redha sekali kepada orang yang susah tapi dia rela juga bagi kepada orang lain. Hak ni lebih daripada yang lain-lain pada para ibu bapa. Sebab tu, nah, orang panggil apa? Belum boleh buat benda semacam ni. Nah, lebih-lebih lagi orang yang ada kemampuan dan pintu baik, pintu syurga, pintu kebahagiaan dibuka, orang panggil apa di depan dia. Maka masuklah pintu tu dengan beli barang, beli air, dibagi kepada orang-orang yang duduk dalam keadaan cemas, susah dan yang kena boh di hari ni tempat kita ni. Nah, tu. Dan Nabi kata lagi, Nabi kata wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasahu Allahu min khudaril jannah. Nah, dan siapa-siapa daripada orang beriman, mana-mana orang beriman yang bui pakaian kepada orang beriman yang tidak ada pakaian, maka Tuhan akan bui pakaian yang sangat comel dalam syurga nanti. Kalau gitu, kita usaha jadi orang Islam yang penpuhai. Nah, tanihlah jiwa kita, para ibu bapa, saudara-saudari, kita jadi orang yang suka bui kepada orang. Maka ambil tahu mana-mana orang Islam, lelaki atau perempuan yang apabila ada sifat jiwa sifat bui. Nah, nak suka membui kepada orang lain, sangat banyak buat manfaat kepada orang lain. Maka orang ni ambil tahu nah bahawasa dia tu sebaik-baik hamba Allah di sisi Allah. Walaupun di mata manusia dia tak ada harga mana, orang tak hormat mana ke dia, tapi di sisi Allah dia lah yang paling hebat sekali. Mana dalil Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling buat baik kepada manusia yang lain. Ini sebaik-baik manusia. Dan sebaliknya pula sejahat-jahat manusia di sisi Allah ialah orang yang paling banyak buat jahat kepada orang lain. Itu hadis yang pertama saudara semua. Bahkan ada satu hadis yang lain. Nah, Nabi kata, nah saya ayat maksud siap sebab tak ingat mati hadis itu, tapi ayat makna dia. Nabi kata, siapa-siapa daripada orang beriman yang keluar daripada rumah supaya nak pergi tunai hajat, nak pergi tolong saudara dia. Nah, sehingga dia boleh tolong. Nah, niat jak di rumah lagi dah. Keluar daripada rumah. Nah, itu dia apa yang dia boleh tolong, dia tolong. Dengan khabar kata saudara situ susah berhajat kepada makan ni, misal kata. Saudara sini susah berhajat kepada pakaian. Saudara sini berhajat kepada pampers. Saudara situ berhajat kepada air minum. Nah, maka dia segera beli yang boleh beli. Dia buat yang dia boleh buat, maka dia berjalan usaha gitu naik hajat saudara dia. Maka orang ni Nabi kata sabbatallahu qadamaihi yauma tazinnul aqdam. Maka apabila berlaku titi sirat di akhirat kelak, titi retak, yang di bawah dia tu api neraka Jahannam, dan apabila getak tu ialah pintu syurga.
Nah, maka letak ni kita tahulah belaka para ustaz, para bapa penceramah duk bagi tahu kepada kita, kata sangat halahnya, lagi pula licingnya, dan ada pula orang panggil apa seperti apa ni, menyako-menyako yang akan ambil, akan heret turun kepada neraka jahanam ni. Nah, tu sangat-sangat susah sekali titik tu. Tetapi di sana ada segolongan manusia yang apabila tak kaki mula titik tafsira, Tuhan mengkemahkan kaki dia, tak akan licing sama sekali, tak akan gelecah sama sekali, tetap jaka so-so sampai kepada pintu syurga. Siapa yang kaki tak akan licing, kaki tak akan gelecah, ia tak akan jatuh dalam neraka jahanam apabila berlaku titik sirat nanti, ialah orang yang banyak berjalan usaha tolong saudara dia. Allahu akbar. Para ibu bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belumlah buat baik. Dan segeralah dia panggil benar ni. Sebab apa? Sebab kita semua ni dia panggil apa? Kita akan kembali kepada Allah. Nah, dan tempat kita emo syurga, emo neraka. Maka kita lari-lari daripada neraka, duk tamak-tamak loba kepada syurga, maka di hari ni pintu syurga Tuhan buka di hadapan kita. Dan benda ni kita boleh buat belaka. Nah, kalau suruh semaya beribu rakaat, kita rasanya boleh hadis 99.99%, tak boleh buat. Jika suruh puasa sepanjang tahun, payah orang nak boleh buat. Jika orang panggil pergi buat haji setiap tahun, lebih payah lagi nak boleh buat. Nah, tetapi benda ni kita boleh buat belaka. Orang kaya boleh buat, orang susah boleh buat, lelaki boleh buat, perempuan boleh buat, orang tua boleh buat, muda-muda boleh buat. Nah, maka segeralah berlomba kepada orang panggil benda ni. Sebab apa? Sebab Tuhan sangat suka sekali para ibu bapa semua. Lebih-lebih lagi ada seorang sahabat Nabi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nah, ayyul a'mali afdal 'inda Allah wa ahabbu ila Allah, atau kama qala, ya Rasulullah, amal apa hak Tuhan lebih suka sekali, hak Tuhan lebih kasih sekali, hak Tuhan lebih setuju dan kena sekali, hak Tuhan lebih redha sekali, amal apa ya Rasulullah? Nah, para sahabat tanya bukan tanya sia-sia, ai tanya nak buat. Nah, tanya tu nak buat, tujuan nak buat supaya apa? Lobo-lobo nak wi Tuhan redha ke dia, lobo-lobo nak wi Tuhan cinta ke dia, lobo-lobo nak wi Tuhan tu repan kasih sayang ke dia. Sebab apabila Tuhan kasih sayang, apabila Tuhan tu cinta ke dia, apabila Tuhan redha kepada dia, maka dia butung. Dunia pun butung, akhirat pun butung. Nah, sebab tu dia tanya Nabi supaya nak amal. Nah, maka cuba kita mari dengar jawapan saudara semua. Jawapan ni alhamdulillah, jawapan Nabi alhamdulillah. Sebab apa? Jawapan ni saya boleh buat, saudara boleh buat. Nah, semua orang boleh buat jika nak buat. Di kita ya. Kalau gitu mari dengar jawapan. Lepas para sahabat tanya soalan semacam ni, nah, ya Rasulullah, amal apa hak Tuhan lebih suka? Amal apa hak Tuhan lebih kasih saya sekali, Tuhan lebih setuju dan lebih redha sekali? Maka Nabi kata, ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Allah, ialah sebaik-baik, secinta-cinta amalan kepada Allah ialah gembira yang kamu memasuk dalam hati orang Islam. Buat apa-apa. Nah, emo dengan perkataanmu, emo dengan harta bendamu, emo dengan kebolehanmu, emo dengan peringkatmu, emo dengan senyummu, tak kiralah, buatlah. Tapi apabila membuat, boleh buat wi orang yang duk serabut tu suka. Boleh buat wi orang yang duk gelak tu orang panggil suka. Buat orang yang susah tu suka. Buat wi orang duk dalam keadaan cemas tu suka. Nah, buat apa-apa, ini sebaik-baik amalnya para ibu bapa. Nah, tu. Maka Nabi tafsir sikit lek belakang tu. Nabi kata apa? Takshifu anhu kurbatan. Kamu dia panggil akad susah payah daripada dia. Maka hari ni, nah, kita boleh tolong sangat. Nah, tak mesti banyak. Nah, tu dia. Orang yang tak dapat susah ni dia panggil dia tak berasa kadang-kadang. Nah, tu dia tak berasa sebab ia tak dapat. Tapi orang yang dapat susah ni dia panggil, boleh tahulah kata orang panggil nasi sutir pun harga lebih besar daripada rumah sutir lagi.
Jikalau sungguh-sungguh berhajat, air seteguk ni, air segelas ni lebih mahal daripada apa? Lebih mahal daripada kereta dan kereta ben lagi. Nah, sebab apa? Sebab dia tu tak makan air segelas, dia mati. Kena-kena orang. Walaupun tempat kita di hari ni tak apa tahap tu, tapi banyak orang dalam keadaan cemas dan susah. Kalau gitu, segeralah buat benda. Sebab apa? Sebab saudara semua, para ibu, para bapa, kita tak seka Tuhan redha kepada kita. Kita tak seka Tuhan cinta kepada kita. Kita tak seka Tuhan ni kasih sayang kepada kita. Nah, semua kita nak belaka. Nak Tuhan redha kepada kita, nak Tuhan cinta kepada kita, nak Tuhan kasih kepada kita. Nah, ada. Maka tak payah. Jadi kita buat benda Tuhan suka sekali. Apa daripada amalan yang baik yang apabila kita buat Tuhan suka, kita buat tu, maka daripada amalan tu ni ialah kita memasuk gembira dalam hati orang Islam. Lebih-lebih lagi orang dalam keadaan susah. Nah, ada saudara semua. Nah, di sini saya ambil masa beberapa minit nak goyak. Saya panggil pun semua yang lepas mari dah, saya nak satu cerita yang berlaku di masa dulu hari itu. Jadi berlaku di masa salaf. Nah, jadi masa yang berlaku tu suasana udara kemarau dan orang duduk dalam keadaan susah, makan ni kurang, tanam mapuh, orang panggil binatang pun mapuh, kata mapuh pun kuru. Nah, kalau gitu suasana tu orang panggil apa tak baik, tak comel. Bala daripada bala, cubaan daripada cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama nama Ahmad bin Miskin. Nah, dia tak silap saya ya. Gitulah bahasanya, Ahmad bin Miskin. Maka dia ni ada isteri dan ada anak. Maka dia susah seperti orang susah. Kadang-kadang dia lebih berat, lebih teruk daripada orang lain. Maka dia duk mari, duk lapar mari dan dahaga beberapa hari dah. Nah, tidak ada benda nak minum, nak makan tak ada dalam rumah. Lepas tu keluar muta-muta Ahmad bin Miskin ni, cari dia panggil minum makan untuk diri dia dan keluarga dia di rumah. Keluar dia cari tapi tak dapat. Masya Allah. Kita hari ni susah pun ada lagi. Walau tak banyak ada boleh makan, tak ada. Saudara semua. Maka klik pada rumah dalam keadaan duka cita dan serabut nak buat lagu mana. Tak nampak jalan berkatuk habis. Usaha sungguh-sungguh dah tapi tak dapat nak buat lagu mana. Duit skor mabuk tak ada, skor pun tak ada. Maka bersorak, bincang dengan isteri dia, maka dapat kesimpulannya kata kita ginilah, kita jual repang rumah kita. Rumah jikalau ada kita boleh buat semula. Dan jika duit kita ada kita boleh sewa duk lain, tapi dia tak makan tak minum ni mati. Ada. Maka dapat serup marinya kata nak jual rumah. Maka tubik pergi daripada rumah pergi tawar ke orang jaja, orang panggil apa, situ sini tak ada orang nak beli. Sebab apa? Sebab masa tu orang tak berhajat kepada rumah. Berhajat kepada makan ni lebih daripada pakaian, lebih daripada rumah lagi berhajat kepada makan ni. Sebab tu tak ada siapa nak beli. Tawar murah-murah pun tak ada orang nak beli. Maka siapa gelak cak kelik mari dalam keadaan duka cita, dia tak laku rumah. Maka tidur malam dalam keadaan bercengok-cengok perut. Allah, saudara. Itu orang tak dapat makan ni beberapa hari. Kita sehari pun orang panggil punah haram habis dah. Orang yang sabar jadi orang yang tak poros jadi pongoh. Orang yang orang panggil lembut lemah jadi kasar. Sebab lapar dia boleh berubah perangai orang. Orang lapar jangan main orang lapar. Tak kira lah orang pekat mana-mana pun orang ngaji tak mengaji sama ya. Cuma berbeza sikit, orang panggil berbeza sikit sebanyak. Tapi ada benda tak molek yang akan keluar apabila lapar mari. Maka bangun pagi esok tiba-tiba ada orang yang kata pitu. Dia buka-buka tiba-tiba kena tok guru dia nama Syekh Saleh. Jika tak silap saya, gitulah lebih kurang. Maka Syekh kata ambil dia panggil ambil pukat atau ambil jala, mari kita pergi ikan. Mudah-mudahan Tuhan bagi rezeki kepada kita boleh makan. Maka pergi siapa di dia panggil tepi air,
dah orang panggil po sungai yang luah apa ataupun laut ke, maka Syekh kata, "Hei Ahmad, semaya 2 rakaat." Dah orang panggil supaya mayah jak 2 rakaat, minta pertolongan daripada Allah. Nah, mudah-mudahan Tuhan mudah dapat rezeki pada hari ini. Dia semaya 2 rakaat, lepas semaya, maka dia mula pergi capak jala, dan capak tiba-tiba kali pertama dapat ikan 2 ekor. Maka suka gembira dia, maka ambil ikan pergi jual di kedai. Boleh duit mari beberapa kau, maka dia beli roti sejabe. Sebab ikan tak tahu banyak hari. Roti ni, dia panggil apa sebab tu dia jual tu. Roti ni boleh makan, ada sikit tak makan sikit, esok boleh makan lagi, lusa boleh makan lagi. Gitu. Maka beli roti sejabe buat kelik. Dalam keadaan suka dan gambar belah-belah dah bahawa bagaimana isteri yang akan suka dan anak yang akan suka yang tunggu-tunggu makan ni tu. Gambar, maka dia pun suka, seronok dia. Boleh buat kelik makan ni untuk anak bini dia di rumah. Tengah-tengah jalan saudara semua. Tiba-tiba ada seorang perempuan serta dia beberapa orang, 3 orang anak yang halus-halus belakang. Dan sekat Syekh Ahmad bin Miskin ni. Patut minta makan ni daripada Syekh Ahmad. Dia tak kenal apa kata siapa, tapi minta makan ni. Maka Ahmad bin Miskin ni seorang tok guru ni nak buat lagu mana? Dia lapar, tak ada makan beberapa hari dah. Isteri dia pun, anak dia pun supaya. Dan makan ni dia beli ni untuk diri dia dan untuk keluarga dia. Tetapi nak pergi tak lepas mana. Sebab apa? Sebab ni pun orang susah juga. Perempuan dan bersama dia anak beberapa orang minta makan ni yang kelih keadaan kelakuan perempuan dengan anak dia pun supaya. Jadi orang tak makan, tak dapat makan ni minum beberapa hari dah. Kelih kepada rupa tu. Maka nak buat lagu mana? Nak pergi tak lepas. Lebih-lebih lagi Syekh Ahmad ni ia kelih kepada mata budak 3 orang tu. Mata budak ni tak ada kelih ke lain pada para ibu bapa. Mata budak dia kelih ke roti tak kelih. Allahu akbar, dia lapar. Dia kelih kepada makan ni, maka budak tak malu dah, budak pada randai. Ia tidak nak bahau budak. Ia buat ikut perasaan dia. Ia perasaan lagu tu, ia buat lagu tu. Salah tak salah aku kira itu budak. Sebab kita orang tua ni kadang-kadang benda ni orang panggil ni tak salah ni, tapi kita nak buat, tapi kita orang panggil tak muzahirkan kadang-kadangnya. Kita susuk nan tak baik. Budak dak dengan radiansa dia tu, dia berasa apa, dia kecek lagu tu, dia buat lagu tu. Maka mata dia tak kelik-kelik kepada makan ni. Sebab kita orang tua dengan lapar pun tak kelih gitu lalu. Dia jaga maruah kita. Tu dia. Tapi budak dah. Sebab itulah Syekh Ahmad nak pergi tak boleh. Nak jaga haki nak tinggal tak boleh. Allahu Akbar. Ni kelih ni. Itu cuba ayah sangat-sangat besar. Maka hari itu tu Syekh Ahmad rela jang berak dan jang berak keluarga dia. Ia utamakan perempuan dan budak-budak ahli 3 orang ni. Maka bui roti sejabe kepada dia panggil perempuan dan budak-budak tu. Maka perempuan terima kasih. Budak Allah seronok suka melompat. Allahu Akbar. Sebab ada orang mari pun tamuh nyawa semula. Orang yang tak ada orang yang nak berjalan jaga kaki pun tak ada. Sebab apa lapar. Maka dapat makan ni sikit ni, teh pula buat 3 hari. Sebab orang hubung nyawa semula. Masya Allah. Maka pergi. Maka dia nyata mendengung Syekh Ahmad nak buat lagu mana. Nak klik royak lagu mana ke isteri. Dia mendengung serabut. Sebab lapar. Maka dia dalam keadaan begitu tu. Para ibu, saudara-saudari semua. Tiba-tiba ada seorang mari. Lelaki. Dia menahun-lahun. Siapa yang nama Ahmad bin Miskin? Siapa yang nama Ahmad bin Miskin? Mana yang rumah dia? Duk mana yang dia? Siapa kenal dia kata? Ada seorang lelaki dia lahun-lahun. Dia dengar. Dia cari dia ni. Ahmad bin Miskin dia dah. Tapi dia tak jawab lagi. Sehingga lelaki tu mari rapat dengan dia. Mari rapat dengan dia. Tanya. Mu kenal ke tak Ahmad bin Miskin? Maka Syekh Ahmad tu dia dah. Dia kata ada gapo dengan dia. Dia kata aku ni ada amanah nak mari wik dia. Maka bawa dengan lagu tu Syekh Ahmad bin Miskin royak kata ya saya Ahmad bin Miskin.
Maka orang yang mari cari sana, alhamdulillah, lama aku dah cari mu. Hari ni berjumpa, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, maka Ahmad bin Miskin tanyalah, gano ada gapo? Amanah gapo? Dia kata, "Ha ni, ambil duit." Senyatung duit para ibu apa. Allahu akbar. Senyatung duit 30,000 dinar. 30,000 dinar duit emas masa dulu, sedinar tu emas 30,000. Kalau duit kita lah ni enggak, dia panggil juta-juta. Nah, dia kata duit ni aku pernah butet duit ayahmu dulu. Nah, aku pergi berniaga, maka aku berjaya. Nah, tu dia, maka aku mari ganti pada ayahmu mati dah ni, dia panggil pesaka bagimu. Allahu akbar. Maka kaya dengan status lah. Kaya dengan status lah. Kelih. Jika kita tolong orang, Tuhan tolong kita. Lebih-lebih lagi kita utama orang lain daripada diri sendiri. Walaupun di hari ini jika kita gitu tolong saudara kita yang duduk dalam aibah tu, kita orang panggil tak sampai tahap tu lagi, tapi tak apa, tolong. Kelebihan besar para ibu bapa. Maka bawa lepas pada tu, Ahmad bin Miskin ni kaya lah dia, kaya sediaga dah lah. Maka buka kedai berjual naik tagih, buka kedai berjual naik tagih, laba lipat ganda laba. Maka dia apa? Ia ingat kata puca yang wakwi ya kaya, wakwi ya mudah, wakwi ya senang ni ialah bantu orang. Nah, tolong orang. Maka dia ni ambil duit laba, bantu tolong orang tu, tolong orang ni. Dia panggil tolong sama-sama. Boleh kata setiap hari tolong orang. Nah, maka kau tolong, kau menambah rezeki dia, kau menambah rezeki dia. Nah, kau bahagia oleh rumah tangga dia, kau selamat apa ni, betul. Tu maka suka dia senang dalam hidup dia. Nah, maka lama, nah, berlaku satu malam dia tidur, dia mimpi. Yang mimpi kan? Yang mimpi kata berlaku kiamat. Para ibu bapa semua. Berlaku kiamat. Maka dipanggil nama dia untuk pergi timbang neraca amalan baik dan tak baik. Nah, maka dia bahasa sedap dah, bahasa hebat dah sebab dia buat pahala banyak. Nah, maka pergi timbang ambil amalan baik yang dia duk tolong orang apa semua letak atas neraca hak baik ni, maka dosa tak ya, di atas neraca hak satu lagi. Nah, maka tiba-tiba menamung jadi dia lapung amalan baik dia. Nah, amalan baik menamung jadi berat maksiat. Nah, tu. Sebab tu kita jangan sedap para ibu bapa. Yang kita dah buat banyak-banyak tu. Nah, kita bersih kedak hati kita ketika kita buat. Nah, niat kita benar-benar kerana Allah kedak. Kadang-kadang masuk bangga mari, kadang-kadang bahasa nak tunjuk ke orang, kadang-kadang nak royak ke orang tahu. Nah, tu maka riya, sum'ah, orang panggil apa, ujub. Nah, bahasa lebih apa gini. Hak ni yang menghancurkan amalan semua ni. Kata menghancur pun menghampakan. Jadi ada kulit saja, isi tak ada. Ni bimbang ni takut. Nah, kalau gitu jadi berat di amalan jahat. Maka apabila berat di amalan jahat, nah, maka jika Tuhan tak ampun neraka. Maka dia pada asal tu bahasa kata dia selamat, duk dalam keadaan gembira, suka dan tak bahasa bimbang, tak bahasa takut gapo. Maka bo nyata tak lagu tu serabut kata dia. Serabut dan bahasa kata dia ni cerak, neraka dah tepat dia. Nah, maka berubah daripada gembira jadi dia panggil apa? Serabut dan rusing dan duka cita. Nah, dan dalam keadaan harap-harapan, maka neraka lah berasanya. Tiba-tiba Tuhan kata mung ada lagi satu amalan. Nah, yang tak timbang lagi. Maka dia kata, ya Allah, gapo benda amalan yang tak timbang lagi tu. Nah, maka Tuhan jawab, dia kata roti sejabi. Roti 3-4 roti yang mung dia panggil utamakan perempuan dan budak-budak daripada dirimu dan keluargamu pada hari itu. Dia kata, ya Allah, nak buat gapo roti sejabi 3-4 roti. Ni kelih dosa ni yang berat ni seperti bukit bukau. Maka roti wa tiga utin dia panggil. Lah, jika kita ambil benda mari tak pun entah nanti email pun tahu dah. Nah, roti wa tiga utin tak apa sekilo. Pas ni dia panggil dosa seperti bukit bukau. Nah, tak jalan lah nak berat dinding. Nah, tu dia maka ya Allah entah nanti email dah.
Timbang pun orang panggil tidak ada beza kali. Nah tu, maka Tuhan kata tak, mesti kena timbang sebab aku tak buat zalim kepada hamba-Ku. Benda baik mesti diletak, ditimbang. Kalau ganggu boleh ganggu, tapi letak kena letak. Tu. Maka diletak roti sejabir 3-4 butir. Nah, tiba-tiba lepas daripada tak, dosa yang banyak seperti bukit bukan menamuk tu. Namun air berat hak ning lagi. Nah, menyebabkan dia butung pada hari itu. Sebab apa tu? Sebab dia buat dengan ikhlas kepada Allah. Nah, lagi pula besar pahalanya sebab apa? Sebab dia bui itu kepada orang yang sungguh-sungguh berhajat. Walaupun roti 3 butir ya. Hari ni kalau kita beli roti 3 butir, sejabir tu pekuk pula lekuk ya. Kalau roti Arab. Nah, saya suka makan roti Arab. Dan agak panggil di tebing kawan saya tu. Dah 3 butir dia jual 20 lekuk. 20 lekuk ya. Nah, ada. Tapi orang yang dapat tu dia berhajat, kita beri dia 3 butir tu supaya dia lebih mahal daripada duit juta-juta lagi ketika tu. Nah, ada dia. Sebab tu besar pahalanya. Nah, lagi pula ia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu lagi pula ia berhajat. Tapi yang utama orang lain daripada diri sendiri. Hak ni lah pucuk amalan. Hak Tuhan lebih redha sekali. Tuhan suka sekali. Tuhan dia panggil sangat, dia panggil apa, setuju sekali. Nah, kalau gitu saudara semua, Nabi kata sebaik-baik amalan ialah gembira yang kita memasukkan dalam jiwa, dalam hati orang yang beriman. Tak kira lah dengan gapo-gapo pun. Nah, ada. Ya Allah, ya Karim. Dan dia panggil di sana ada satu hadis lagi yang sangat-sangat hebat saudara semua. Jika saya buat soalan, nescaya kita yang dengar ni pakai jawab kata belaka, no. Apa soalan? Soalannya, siapa kata nak jadi seorang orang beriman yang apabila berlaku sunah sangkala kali yang kedua bangkit daripada kubur ni, dah dia bangun maka dia berjalan terus pergi kepada syurga dah. Dia tak akan dapat apa-apa daripada haru-hara susah payah di padang mahsyar. Tak dapat apa. Senin, telak bangun daripada kubur, berjalan terus pergi kepada orang panggil syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang lain ni duk dalam keadaan susah, matahari dia panggil segala dengan pala peluh ni dia panggil siapa seketing, siapa lutut, siapa pinggir, nak kena orang lemah dalam air peluh. Nah, orang panggil banyak benda-benda haru-hara yang akan berlaku di padang mahsyar. Tapi dia tak dapat dia. Bangun daripada kubur teruskan. Maka siapa yang nak jadi orang ni? Nah, maka jika kita tanya lagu ni dia jawab apa yang akan dapatnya, tak kira lah tanya siapa pun. Tanya saya kata ya saya nak jadi. Jika tanya saudara kata ya saya nak jadi. Jika tanya ibu bapa, jawab tu ya saya nak jadi. Nah tu. Kalau gitu, siapa orang ni? Cuba kita mari dengar jawapan. Nah, maka jawapan ni jugalah bukan daripada saya, bukan daripada para ulama siapa-siapa dak. Bahkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kan? Nabi kata inna lillahi ibadan ikhtassahum bihawaijin nas yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna min azabillah. Sesungguhnya bagi Allah beberapa hamba yang Tuhan ni menjadikan mereka tu tugas dia apa? Untuk tunai hajat manusia. Dia suka tolong orang, suka tunai hajat-hajat manusia yang lain. Sekiranya yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim. Manusia ni apabila berlaku susah payah maka telitahlah otak ya tu tolongku. Ya ni boleh tolong, ya ni boleh tupai, ya ni orang panggil boleh tunai hajat aku. Segera. Jadi buat pihak susah payah pak ingat kau dia ni. Ingat kau orang ni, ingat kau orang ni. Orang ni dah ni orang ni. Nah, jadi siapa-siapa yang banyak dalam hidup dia tolong orang, banyak tunai hajat orang, dalam hidup dia usaha nak orang panggil apa memudahkan, orang panggil apa mesenangkan orang lain. Nah, maka orang ni lah orang yang paling selamat sekali daripada seksa Allah dan hara-hara pada hari kiamat. Sekiranya dia bangun daripada kubur, jalan terus pergi kepada syurga Allah. Nah, ada. Maka kemarin para ibu bapa, saya klik satu klip
Nah, maka saya kalak, saya hantar kepada Baba Zu. Nah, ada dia. Benda berlaku bukan orang kita. Orang sial di atas nu, tapi kita kelih, kita seronok hati. Seronok, bahasa gembira. Walaupun dia ni orang asing, bukan orang Islam sesupa kita. Tapi hawa comel perbuatan kita bahasa nak cek. Nak tunjuk orang lain sebagai mudah-mudahan dicontoh. Jadi power yang akan masuk dalam jiwa kita yang menarik kita nak buat lagu tu hati. Gapo yang buat para ibu bapa. Jadi setiap hari ni dia menanak ke, dia gisang orang buat tak tahulah. Tapi buku nasi buat kotak, buat reform gitu. Kotak dia muat cale. Dia muat nasi ni dia panggil penuh tak cale dia. Lepas tu lauk, lepas tu tepung, susu, makan dia budak tak kira. Pakai dia start cale dia. Pergi pak kawasan agak susah. Banyak orang dikutik, orang minta khairat, minta sedekah pergi jalan. Ataupun pergi pak setiap orang lalu sisi jalan dengan dia putih nasi. Ambil. Nak buku ambil. Orang ni mari ambil lagi pula. Temu orang tu ambil. Jadi dia nak menyukakan orang lain. Dia nak mesenirkan orang lain. Dia nak beri makanan kepada orang lain. Dia nak beri minumnya kepada orang lain. Dia nak menggembira kepada orang lain. Orang ni saya suka baiklah insya-Allah. Jika dia buat lagu tu lagi insya-Allah dia akan mati lebih berimeh. Dia akan masuk Islam insya-Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan kasih kepada orang semacam ni. Sebab Tuhan sangat setuju dengan perbuatan mana-mana hamba yang buat semacam ni. Maka kita suka nak kelih gambar ni jika berlaku oleh masyarakat kita. Jadi orang yang ada masa luar, orang yang ada kemampuan, dia buat benda lagu ni. Tu ni hajat-hajat saudara. Maka hari ni saudara semua, dah banyak saudara kita yang susah payah dan yang umur selai dalam aibah di hari ni. Banyak dekat kawasan Nara, banyak benar dekat belah jalan pun ada, bertani pun ada. Maka kita orang tani, misalnya tak segi Nara, buat tani tu. Buat dekat-dekat rumah kita tak mesti jauh hali, tapi dia berhajat. Dia berhajat kepada air, dia berhajat kepada makanan, dia berhajat ke tepung kepada anak dia. Wagi, kena ada orang tua susah yang tak ada sakit tak boleh bangun. Wagi paper, wagi gapo yang penting kita menyukakan mereka, kita menggembirakan mereka. Kita orang panggil apa? Waktu demo tu rasa orang panggil apa? Tak orang panggil bukan kena tinggal ada orang panggil apa nak tolong dia. Dia berasa tenang jiwa dia berasa gitu. Kita buat lagu tu para ibu bapa semua. Allah akbar. Bahkan cuba terasa saudara mari pati baik-baik. Hadis Nabi yang sahih. Nabi kata apa? Innam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin har yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu minal 'atash fanaza'at bimuqiha faghfira laha. Allahu akbar. Hadis ni saya banyak baca. Dan ketubah saya baca, ceramah saya baca hadis ni. Jadi Nabi cerita kepada kita tentang dia panggil satu benda yang berlaku dalam umat dulu. Iaitu Nabi kata ada seorang perempuan yang berzina. Akhirnya dia ni jual tubuh. Boleh kata setiap hari dia berzina. Dan sehari itu boleh hari bukan sekali dua dah. Banyak kali. Sebab apa? Dia perempuan yang cantik. Banyak orang suka ke dia. Kalau gitu, banyak mana dosa yang dia buat. Dengan masa yang dia panggil apa. Boleh-boleh atau bertahun-tahun dia duduk lagu tu. Dan berzina dosa besar. Bukan dalam syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi dulu pun juga dosa besar dalam berzina ni. Dan benda yang keji. Kalau Tuhan tak suka. Dia panggil benda-benda perbuatan ni. Maka pada berlaku suatu hari ia keluar daripada rumahnya nak gimana? Nak pergi tempat dia berzina tu, nak pergi tempat dia jual tubuh. Tapi tengah-tengah jalan ia pergi itu, maka ia lihat seekor anjing duduk keliling telaga, mutar keliling pergi mari. Apa? Jelai lidah kerana apa lapar. Dahaga nak minum air, nak teles titik daripada air, 2 titik daripada air. Maka tu lagu itulah seekor anjing. Maka perempuan yang jahat ni, yang berzina, yang karut ni, sia belah kepada anjing sana. Maka dia cabut khuf dia. Khuf ni sepak kasut lah kita katanya. Cabut, maka hular lah telaga, cabut air mari, beri minum kepada anjing sana. Maka anjing minum. Maka pergi pula anjing. Maka Nabi kata dengan perbuatan dia satu tu Tuhan ampun semua dosa dia. Allah akbar. Semua dosa Tuhan ampun bih dan Tuhan menjadikan dia ahli syurga. Para ibu bapa. Itu dia tolong binatang. Lepas tu binatang apa tu? Anjing pula. Binatang najis.
Nah, tu dia najis bukan biasa. Kalau kena baju kita tarik dia apa, kena basuh 7 kali benar. Nah, capung dengan tanah pula sekali. Tu nak besarnya najis dia. Lepas tu, walau begitu pun dia tolong dia, Tuhan redha. Tuhan suka, Tuhan setuju. Tuhan kenal lagu tu. Menyebabkan Tuhan sia belah kepada perempuan tu sebab dia sia belah kepada makhluk Tuhan. Nah, tu dia makhluk yang tak berakal, tapi dia sia belah kepada makhluk. Seolah-olah Tuhan kata, "Hei perempuan, bagaimana mu sia belah kepada makhlukku? Bagaimana mu tolong makhlukku? Aku sia belah kepada kamu. Aku merahmati kamu, aku tolongmu, aku menjadikan kamu ahli syurga." Itu binatang. Bagaimana jika kita tolong manusia? Jika kita tolong orang berimeh pula, ini lebih lagi besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu saudara semua, maka marilah kita bersama, segeralah kepada pintu ni. Mari berlomba buat bersama supaya mudah-mudahan kita beruntung, kita berjaya, kita selamat, kita dapat redha Tuhan kepada kita, kita dapat cinta Tuhan kepada kita, kita dapat orang panggil benda baik-baik dalam hidup kita, lebih-lebih lagi di akhirat nanti kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ni? Dengan kita segera tolong saudara kita yang susah pada hari ni. Kadang-kadang hari ni tak ada lagi sendiri hari ni. Dia buka banci pula suruh masuk. Ni dia panggil ada sini, ada klub kampung ni dia buat banci untuk tolong orang lain kampung dia. Siapa nak bantu on masuk banci ni. Kita on dia. Ini ikhlas. Gapai bulatinkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab perbuatan kita tak ada siapa tahu. Dan jika tak boleh sendiri comel menaklis suasana yang berlaku. Mudah-mudahan itu mula jiwa kita bahasa nak syukur kepada Allah sebab kita Tuhan tak cuba seperti Tuhan cuba saudara kita. Kalau gitu para ibu bapa semua, berlomba lah orang panggil buat baik semacam ni. Janganlah orang panggil pergi lepas musim yang kita boleh buat ni, tiba-tiba lepas daripada kita dengan kita tak buat gapo-gapo daripada benda baik. Maka itulah lebih kurang muzakarah kita pada tengah hari ni, pada petang ni. Dan insya-Allah kita dapat manfaat bersama, dan insya-Allah kita usaha orang panggil amal bersama insya-Allah. Dan masa yang lebih lagi ni seperti biasalah, kita orang panggil apa pada rolik kita kecek lebih kurang sejam, kemudian kita jawab soalan yang ditanya oleh saudara kita. Jika ada tu maka kita akan baca insya-Allah. Mana-mana soalan yang kita berjawab, kita jawab insya-Allah. Dan saya panggil peringat satu lagi lah, jadi bagaimana saya royak pada awal tadi bahawa ada saudara kita Baba Zu yang usaha nak tolong di rumah tu, orang panggil banci buka siada dengan nama-nama cucu dia, iaitu aku tak ingat nama tadi tu. Maka kita bolehlah masuk dalam Facebook orang panggil page Baba Zu, klik semula, boleh kita nak on gi jika kita nak tolong situ. Jika nak tolong lain pergi lah. Yang penting we ada habuai kita tolong saudara kita yang berlaku dalam panggil berlaku pada kali ini. Lebih-lebih lagi saudara semua, benda yang akan datang pula ni, khabar yang kita akan bimbing-bimbing ni, iaitu hari Rabu esok lusa ni. Itu ribu akan masuk di panggil kawasan Songkla tu, mari jalan hulu ke bawah kita ni. Tapi hak tempat berat kalinya menuju ke atas tu. Kena kon ku surat tu. Boleh hadir dia panggil kalau supaya berita ke dia panggil berat pula lah. Berat pada law ni lagi lah. Sebab apa? Mari ni payung suara ni akan mari berat pada hak berlaku lepas mari dah. Maka kita berdoa lah bersama, dan mudah-mudahan Tuhan akad dia panggil bala ni, jika tak akad pun hak besar dia direngi, dan mudah-mudahan dia panggil tak ada berlaku kotoruk yang berlaku dah tu. Tu dia. Apa ni? Ada tak soalan ni? Bawah. Jadi ada soalan daripada saudara kita ni, dia kata masalah tunggu kubur.
Nah, dia panggil boleh ke tak? Nah, ada kerana apa? Kerana ada setengah orang ni kata bid'ah. Nah, maka dia panggil bid'ah ni bahaya. Kerana apa? Kerana semua ni bid'ah belaka. Maka ya benda tu bid'ah, ya benda bid'ah. Kerana dia panggil apa? Masa Nabi tak ada berlaku benda-benda ni. Tapi seperti kita jawab, dia panggil apa? Pada minggu lepas dulu nung. Nah, jadi ada setengah tu tanya tentang maulid. Nah, dia panggil. Jadi jawab kata apa? Benda yang tak berlaku masa Nabi, patu mari berlaku kama dia, semua tu nama bid'ah. Nama dia tu nama bid'ah. Baik, satu. Yang kedua pula, yang kita kena tahunya ialah bukan semua benda hak bid'ah tu salah. Nah, bid'ah apa bid'ah? Bid'ah ni ialah benda hak baru berlaku. Tu bid'ah. Tu dia. Lepas tu kena kelih lah. Benda baru berlaku lepas dah Nabi mati ni. Comel ke tak? Kata comel ke? Dia panggil apa tak sakut paut dengan comel tak comel. Nah, maka jikalau benda hak baru berlaku ni benda tak comel, benda jahat, maka hak ni bid'ah yang haram, yang muharramah. Bid'ah dhalalah. Maka jikalau berlaku benda baru ni tapi comel baik, maka hak ni bid'ah molek, bid'ah yang boleh buat. Dan jikalau orang panggil apa bid'ah ni berlaku tapi biasa, bukan masalah dosa halal haram ada, maka ada orang panggil bid'ah yang haram, nak buat pun tak apa, saya buat pun tak apa. Tu kena faham situ. Ni kadang-kadang hak salah besarnya dia pukul umum gitu. Pukul kata semua benda baru berlaku ni orang panggil bid'ah dalalah berlaku. Hak ni orang panggil perkataan yang sesat ni, perkataan yang menyalahi jumhur. Dan jumhur ulama semua umat Nabi Muhammad ulama 99.99% kata kan? Kata bukan semua bid'ah yang berlaku ni dalalah sesat berlaku. Tak. Kena kelih kepada benda. Kena kelih kepada benda. Jikalau benda tak menyalahi Quran, tak menyalahi hadis, maka bid'ah tu dia panggil boleh buat. Dan jikalau comel maka baik pula kita buat. Jikalau dia panggil biasa maka boleh. Maka jikalau benda baru berlaku yang nama bid'ah tu menyalahi Quran, menyalahi hadis, hak ni baru bid'ah yang sesat. Tu. Kalau gitu masalah tunggu kubur ni, ia tak berlaku masa Nabi. Nah, maka berlaku kemudian ni. Nah, tu dia maka maksudnya benda haram lah. Sebab apa? Nabi tak larang pun. Nah, Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Kalau gitu, benda hak haram ni benda hak Nabi larang. Benda hak berlawan dengan Quran, ajaran Quran dan ajaran hadis, ajaran Nabi tu baru benda hak orang panggil hak bid'ah yang dalalah. Adapun benda yang Nabi tak larang, tak ada menyalahi ayat Quran, tak menyalahi hadis, maka benda yang tak salah. Nah, sebab tu tunggu kubur, lebih-lebih lagi kita duduk baca Quran apa gitu gini, menyebabkan si mati di bawah dapat rahmat, benda baik. Nah, kalau gitu jawab pendek-pendeknya, benda boleh buat benda haram. Nah, walaupun benda ni dia panggil tak berlaku masa Nabi pun, dia panggil bukanlah benda yang bid'ah yang haram dak. Nah, nampaknya kena kecek sekali masalah bid'ah ni supaya nak nyata dah. Dia panggil barulah dia panggil tak jadi soleh, dia panggil pun duduk ulek-ulek. Nah, jadi ada seorang ni dia ni apa ni pergi berjalan makan nasi dengan gawe dia dah. Tapi tak ada apa ni tak ada menikah kahwin lagi. Tiba-tiba kita bayarlah makan ni tu. Dia kata. Maka kita boleh pahala ke tak? Maka ni kita kena becek suku-suku. Nah, bermula kita pergi jadi mana-mana perempuan yang berdua dengan lelaki yang sah nikah dah berkhulwah berasing duk dua orang tu. Nah, tu dia maka tak boleh haram. Nah, tu kalau gitu hak tu haram. Apakah pergi sekali? Nah, duduk tepat apa orang panggil apa tak ada berjalan lagi jauh pada tu pun dosa dah. Maka siapa pergi berjalan sekali ni hak ni lebih bahaya lagi lah. Nah, maka dosa tu ceraklah berdosa. Nah, adapun masalah makan suku, maka jika kita bayawi orang panggil maka kita boleh pahala, tidak masalah gapo kita bayar tu. Nah, kita kata kita sedekah ke dia lah. Kita jamun dia. Maka sebagaimana kita jamun tak kira bukan kata lelaki tu atau perempuan tu orang bukan Islam kita bui jamu orang panggil kita bawah boleh pahala sepatutnya juga.
Nah, kalau gitu ya dua-dua korani itu. Nah, cara gi itu ya berdosa, waktu sebab menyalahi apa ajaran Tuhan. Nah, tetapi masalah bayar tu waktu dikira sedekah waktu boleh pahala suku, apa tak ada kena bergana tu. Jadi dia kata kita ni kena hanya jilat, dan di situ tu tidak ada repa-ngepa, tidak ada tanah, tidak gapo nak basuh tu supaya nak cuci. Nah, maka jika kita duduk di tempat lagu tu sungguh, maka kita ambil sabun gigati tanah tu. Dan apa ni serta kita niat apa ni niat ikut ulama yang kata boleh. Ikut ulama yang kita boleh ambil sabun tu ganti apa ke tanah. Jika kalau kita duduk tempat yang tidak ada tanah, tapi jika duduk pada tempat yang ada tanah, maka kita ambil tanah lah, lagi panggil keluar daripada khilaf lebih baik. Nah, jadi tanya soalannya, jadi ada orang panggil apa, suami isteri dia bersetubuh. Dia setubuh. Dia setubuh. Ia setubuh. Maka bos setubuh ni tiba-tiba orang panggil tak ada keluar air mani dak. Sebelah lelaki suami pun tak ada keluar air mani, dan perempuan pun isteri tak ada keluar air mani. Tapi setubuh, gapo setubuh? Setubuh ni ialah kalau bahasa Siarab mipit sampan. Dengan makna repan kemaluan lelaki, repan panggil masuk dalam kemaluan perempuan. Nah, sekadar hasyafah tu. Jadi kalau masuk lepas dalam ke dalam kemaluan perempuan dinamakan setubuh. Maka apabila setubuh walaupun tak keluar air mani, maka wajib kena mani wajib. Ya, wajib kena mani wajib. Nah, sebab dia panggil mani wajib ia ada beberapa perkara. Yang pertamanya keluar air mani. Dengan tak setubuh tak keluar air mani, sama ada sekelain mengeluar ataupun mimpi, kena mani wajib. Nah, perempuan yang merihir kena mani wajib. Nah, dan kalau setubuh, nah, itu dia wala tak keluar pun kena mani wajib. Maka yang tanya ni suami isteri yang setubuh tapi tak keluar air mani, kena mani tak? Ya, kena mani wajib juga. Dan niat pun supaya niat akad hadas junub ataupun niat akad hadas besar, ataupun sahaja ke mani wajib boleh juga. Jadi arak ni kita tak payah soal dia. Gua nak dia kata tu. Jadi gapo ni? Lau kau arak dah dah. Arak putih. Arak putih ni ambil arak putih buat apa ni? Buat hubak. Ambil comor gitu. Ambil macam benda lain tu boleh tak lagu tu sebab dia najis. Dan sebab arak ni dia najis. Nah, maka di sini kelih jikalau orang panggil pun ada ubat yang lain yang cuci, maka tak boleh guna orang panggil arak sebab dia najis. Tetapi jika tidak ada ubat lain, tak ada langsung dah, dan ada dia dah tu buah mu kata jadi ubat juga, ketika ni kita boleh guna. Nah, tapi kena kelih dulu lah orang panggil bukan semata-mata boleh guna halu dak kayak gitu dak. Jadi kelih dulu. Ada kedak ubat hak cuci yang tak najis. Jika ada hak cuci tak najis, maka kita mesti kena guna hak cuci yang tak najis itu. Nah, tetapi jika tidak ada ubat lain langsung dah ada dia ya, lepas tu bomo kata pula bomo yang benar, yang betul, dan kata dia boleh diubat, maka ketika tu dimaafkan, maka boleh guna ketika tu. Jadi misal kata seorang ni jahat, lepas seorang ni ia tergelecah kaki, bukan jahat dak. Semua kita ni bang okat nak gelecah ada belaka. Kena orang gelecah bercuri, kena orang gelecah bunuh orang, kena orang gelecah berzina, dan macam-macam. Misal kata jika seorang ni dah dibuat dosa besar, dah dibunuh orang ke, berzina ke gapo, tapi tak ada taubah lagi.
Nah, maka jika dia pergi buat baik, ya sedekah juga apa boleh ke tak pahala? Boleh, insya-Allah boleh pahala. Dan kadang-kadang ya sedekah itulah yang buat dia taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau gitu kita yang buat salah banyak yang ada dosa, misal kata kita dia panggil jangan lah, aku tak buat dah kebajikan. Kalau buat apa saja tak ada pahala, tak jangan asal lagu tu. Bukan kita kena banyak daripada orang lain buat kebajikan. Nah, mudah-mudahan jadi pergi tapung tempat maksiat kita tu, menyebabkan orang panggil Tuhan ampun dosa kita dan kurnia taubah kepada kita. Lebih-lebih lagi saudara bak tolong orang. Tolong orang banyak-banyak, tolong orang banyak-banyak. Nah, tu dia mintalah orang yang banyak dosa, orang yang banyak buat salah dengan Tuhan. Lepas tu tak ada bahasa nak taubah, lepas tu bahasa payah nak sembahyang baik. Ni tolong orang. Sebab apa benda ni dia akan buka pintu baik-baik dah depan kita. Waktu kita iman kita kuat, waktu kita nak sembahyang pada belakang-belakang hari, waktu kita taubah kepada Allah, waktu kita mati dalam keadaan baik. Nah, maka buat segala saudara semua buat. Jikalau kita orang panggil pos maya hajat, berjemaah tiap-tiap lepas maya jemaah, boleh atau tidak boleh? Tidak ada apa-apa. Nah, sebab maksudnya benda yang haram. Nah, boleh. Comel yang baru. Nah, lebih lagi hari ni kita buat comel benar. Sebab apa? Sebab kita duduk dekat ada bala semua. Nah, bala berlaku hari ni. Tak berlaku tempat kita, berlaku tempat lain. Tak berlaku negeri kita, berlaku negeri lain. Tapi dengan sadar kita seagama Islam juga. Nah, tu comel yang benar jika kita dia panggil boleh buat lagu tu. Apa ni? Tarau non kap sami maitan ke apa? Tak bahaya soalan ni. Nah. Kalau kita tak ada tidur dengan suami, ke mana Dah tak bahaya soalan dia. Nah. Baik. Maka jikalau boleh menyata sikit soalan tu, boleh, maka mintalah menyata supaya kita boleh jawab dengan jelas insya-Allah. Ada di atas ni ada dah pohon lagu tu tuai-tular kerana ada ke dak atas ni lagu tu. Tak ada lagi dah. Ni masalah hanya saat juga ni pun. Nah, jikalau kita kena tempat kerja, lepas tu kita klik basuh di rumah, tapi tak basuh kita maning dah. Maning. Tu maka maning yang masalah basuh dah lah. Nah, sebab apa? Sebab orang panggil basuh najis dia tak berhajat kepada niat dah. Yang pentingnya cuci tempat kena apa? Tempat kena najis tu. Maka jikalau kita basuh dengan sabun, dengan air apa semua tu, walaupun kita maning, maka kita cuci jugalah. Nah, sebab ia bukan kata kena niat atau ni ku basuh najis ni. Orang bagi tak begitu. Nah, tak begitu basuh cara basuh. Nah, maka orang panggil apa? Tapi syarat tu kena ada itulah. Orang panggil apa? Kena bersabung dengan cukup syarat dia lah gitu gini. Nah, adapun jika lah basuh sekali, lepas tu orang tak nak bersabung, tak nak berapa, lepas tu kita pergi berjalan rumah tu ni saya pun tak jelas juga tu. Insya-Allah saya nak mari jawab apa semula insya-Allah. Nah. Maka tak ada bui dak tu. Jadi rasa-rasanya soal saning tu dia panggil apa ni? Tak faham nak jawab talih tu tadi tu. Dia panggil tak ada dengar tu lelaki kat mana tu. Nah, ada dia. Maka orang panggil apa hari ni pun dah masa berdasapa insya-Allah. Nah, kita orang panggil sambung semula minggu depan kita kata uzur tidak ada keuzur apa insya-Allah. Nah, maka pada hari ini sekadar ini saja. Nah, maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.